Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia yang taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat bersama-sama pada malam ni. Saya minta maaf lambat sikit daripada KL tadi. Daripada KL tadi. Pagi tadi ada mesyuarat di tabung haji untuk projek kita di Melaka tu. Di tabung haji, pihak koperasi tabung haji bersetuju untuk collaborate dengan kita, sama-sama membangunkan projek pembangunan perumahan Islamik Faizinville di Melaka tu. Alhamdulillah tadi, dan insyaAllah habis selesai meeting kan, naik flight turun balik kat sini. Hari ni pergi tadi pergi Kuala Lumpur, petang balik ni dah. Mak saya kata macam pergi tandas dia kata. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kita menggunakan buku ni, nama dia Fathur Rahman Qasas wa Tafsir Ad-Da'iyatil Quran. Nama buku ni Fathur Rahman, kisah dan tafsiran pada doa-doa yang terkandung dalam Al-Quran. Idea saya buat buku ni, satu hari duk bincang pasal doa. Doa ni tuan-tuan, dia ada 4 sumber doa. Sumber doa ni ada 4. Sumber doa yang pertama ialah daripada Al-Quran. Allah susun sumber-sumber, Allah susun doa-doa dalam Al-Quran. Doa ni paling afdal. Doa ni tak ada silap. Tak ada silap. Sebab dia daripada Quran. Yang kedua, doa bersumberkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki pergi jumpa Nabi, tanya Nabi, macam mana ni, hutang banyak, saya ni dibebankan dengan hutang yang banyak, macam mana nak buat? Nabi kata, beramal dengan doa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabid dayn wa qahr rijal. Nah, itu doa. Di antara doa diajak Nabi SAW. Macam doa kita baca tadi. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Itu doa. Siapa ajak? Nabi ajak doa jauh pada wabak-wabak penyakit.
Baca doa tu elok pagi petang. Pagi petang macam doa tu lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Doa jauh daripada penyakit, wabak-wabak penyakit. Penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu Nabi SAW ajak. Tuan-tuan, jadi yang kedua sumber doa ialah doa yang diajak oleh Nabi SAW sebagai doa bersumberkan daripada hadis Nabi SAW. Yang ketiga, doa yang diajarkan oleh alim ulama. Doa ni tak ada daripada Quran, tak ada daripada hadis Nabi SAW. Doa yang ulama tolong susun kat kita. Doa yang ulama tolong susun kat kita. Kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi habli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, namun tak upaya menghadapi api nerakamu. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tak salah cari dalam hadis tak ada. Dalam hadis tak ada. Tu dalil hadis mana tu? Nabi SAW sebut mana? Petik daripada mana? Tak ada. Tu adalah syair daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syair minta ampun pada Allah. Yang bentuk-bentuk doa yang disusun oleh alim ulama. Ada? Kita duk baca doa tahlil. Tu doa-doa yang disusun oleh alim ulama. Boleh tak? Boleh. Yang keempat, sumber doa ni daripada mana? Sumber doa ni daripada keinginan kita sendiri. Kita nak minta apa? Kan? Baru beli kereta, sign borang, nak apply loan. Malam tu bangkit tahajud. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau luluskan loan. Engkau luluskanlah loan ini, ya Allah. Kan? Lepas tu anak dia dengar apa? Ayah ambil dalil daripada mana doa tu? Sumber Quran ke? Sumber hadis ke? Bawa bid'ah mana? Tak ada lah tuan-tuan. Kita apa yang kita hajat minta lah. Kan? Apa yang ada kita minta doa. Ini 4 sumber doa. Tuan-tuan. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad dalam duk bincang-bincang doa tu, tengok. Banyaknya doa yang kita jumpa dalam Quran. Banyak. Dan yang menariknya tentang doa dalam Quran ni, dia ada kisah di sebalik dia. Bukan setakat doa tu. Tapi yang menarik dia tuan-tuan ialah kisah yang ada di sebalik doa tu. Siapa panjat doa ni, apa kisah di sebalik dia. Ada peperangan yang berlaku sampai adanya doa ni. Doa ni bukan sekadar umat Nabi Muhammad SAW. Ada doa yang dipanjatkan oleh umat-umat terdahulu. Doa daripada tentera Jalut. Tentera Talut. Waktu perang dengan tentera Jalut ada. Doa Nabi Ibrahim AS ada. Doa daripada Nabi Isa AS ada. Punya banyak. Dan menariknya kisah-kisah yang terkandung di sebalik doa tersebut. Akhirnya jadilah buku ni. Buku nama dia Fathur Rahman. Ini tajuk. Tajuk ni guru saya bagi, Syekh Abdullah. Kemudian dia Qasas wa Tafsir Ad-Da'iyatil Quran, kisah-kisah dan tafsiran pada doa yang terkandung dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 60 doa lebih kurang. 60 doa. Dalam buku ni ada 30 doa. Ada lagi 30 doa yang sepatutnya keluar tahun ni. PKP punya pasal, tulis buku tak ada, makannya kerja dia. Saya time PKP lagi kalut tu, lagi sibuk sungguh. Sibuk. Alhamdulillah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan insya-Allah mudah-mudahan kalau tak ada arah melintang, saya cuba untuk siapkan, sebab buku ni keluar tahun 2020. InsyaAllah buku tu akan keluar 2021. InsyaAllah. Sebab target saya setiap tahun 1 buku. Itu target saya. Baik tuan-tuan. Terima kasih Ustaz Khairul Fitri. Sudi bersila kat bawah tu. Ustaz pi lah kuliah mana-mana makan roti canai depan tu ke.
Duduk tepi. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Mari kita tengok tuan-tuan doa yang pertama. Masuk terus ke doa yang pertama. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah. Kita tengok, kata pengantar dulu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, alhamdulillah puji dan syukur kehadrat Allah atas limpahan rahmat dan kurniaannya hingga buku ini dapat diselesaikan. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabat baginda. Doa adalah cara untuk kita menguruskan perkara yang di luar daripada kemampuan kita sebagai manusia yang lemah. Doa adalah senjata kita yang paling ampuh apabila berhadapan dengan situasi yang memerlukan kepada kuasa yang lebih agung. Maka oleh sebab itu kita diajar untuk sentiasa memanjatkan doa kepada Allah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu bagi setiap perkara yang kita hajati. Begitu banyak doa yang ada digunakan oleh umat Islam dalam ibadah seharian. Namun buku ini memberikan tumpuan kepada doa-doa yang diturunkan oleh wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Doa dalam Al-Quran adalah doa-doa masyhur yang kita amalkan seharian. Namun tidak ramai yang tahu mengenai kisah-kisah yang terkandung di sebalik doa itu. Begitu juga tidak ramai yang tahu tafsiran daripada doa itu mengikut asbabun nuzul doa itu seperti yang dinyatakan dalam kitab-kitab tafsir. Semoga buku ini beri manfaat kepada semua yang membacanya. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik, doa yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Biasa tak baca doa ni? Biasa tak? Biasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Duduk dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Tuan-tuan, dalam buku ni ada 30 doa. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak beramal dengan doa-doa ni, tuan-tuan rasa tuan-tuan macam nak ambil bawa balik buku ni, boleh. Tuan-tuan pergi kat luar sana ada kaunter, tuan-tuan beli sendiri. Jangan bawa balik buku tuan-tuan ni. Buku ni ada orang wakaf untuk masjid. Nah, ada orang wakaf untuk masjid. Sebab kita ni tuan-tuan, kalau kita bawa balik pakai tabak mai dah. Itu cerita kita ni. Waktu ustaz mula-mula buka ceramah tuan-tuan, dia baik jual kitab kat luar. Okey, kitab ni kita akan guna kat sini nah. Tiap-tiap kali kuliah saya tolong bawa kitab tu. Kita jawab apa? Jangan harap ustaz. Memang tu dah panggil kita tu. Saya tahu lah saya duk. Kita ada buat panggil ke tu. Tuan-tuan, jadi Masjid Pajak Song ni antara masjid yang terbaik dalam pengurusan kitab. Pasal dia buat macam mana? Dia stok siap-siap kitab dekat sini, tiap-tiap kali kuliah dibawa keluar, apa guna saat, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh nak topik lah. Bukan kitab kita. Bila kita mengaji, yang cantiknya kita catat kat ujung tu, tulis apa semua, kita faham. Kan? Tapi dah masjid punya kitab, tuan jangan duk pergi tulis pula. Ni tulis buat macam buat ajar kertas sendiri. Kalau tuan-tuan nak tulis, tuan-tuan pergi ambil dekat luar sana, pergi ambil set, sekali tuan-tuan tulislah apa tulis bagi penuh-penuh kat situ, tak apa. Tapi bayar. Yang buat balik buat senyap gitu je. Yang tu di luar tu tak wakaf, yang ni yang dalamnya wakaf. Baik tuan-tuan okey. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kisah dan tafsirannya. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Nabi Ismail alaihi salam selepas pembinaan Kaabah. Oh, itu kisah dia. Doa yang kita duk panjat ni, yang selalu kita duk baca dah. Selalu kita duk baca doa ni waktu mana? Lepas tu imam ataupun ustaz ataupun yang duk pimpin tahlil kita, dia lepas baca Fatihah. Tu ya baca doa tu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna. Tidak. Tidak. Baca. Tuan-tuan semua hafal. Baru malam ni kita tahu rupa-rupanya doa ni bukan takat tu imam kita aja baca. Doa ni sebenarnya dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Oi, bukan calang-calang doa. Doa ni dipetik daripada Al-Quran dan yang panjat doa ni Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim yang kita duk sebut nama Nabi Ibrahim pada setiap kali tahiyat kita tu. Dia panggil bapa para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Daripada Nabi Ibrahim alaihissalam inilah turun dua kelompok. Yang pertama kelompok daripada Bani Israel, yang keduanya kelompok daripada bangsa Arab yang akhirnya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa lagi yang panjat doa ni? Bersama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam anaknya. Firman Allah Ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan, iaitu membina dasar-dasar Baitullah bersama dengan Nabi Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Qawa'id adalah lafaz daripada jamak qa'idah yang bermaksud tiang atau tapak asas. Allah berfirman, hai Muhammad, ceritakanlah kepada kaummu kisah Ibrahim dan Ismail membina Kaabah dan meninggikan tapak asasnya yang dilakukan oleh keduanya. Kemudian keduanya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selepas Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah di atas tapak asal Kaabah. Jadi ulama duduk khilaf. Waktu mana yang pastinya Kaabah ni dah ada sebelum Nabi Ibrahim bina Kaabah? Ada dah. Cuma ulama khilaf siapa bina Kaabah yang mula-mula sekali noh. Siapa bina? Yang tu ulama khilaf. Ada ulama sebut dia dibina, antara disebut dibina oleh para malaikat sebelum daripada Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam. Tapi ada dah yang wajib kita percaya tapak dia ada dah. Waktu Nabi Ismail mai hantar Hajar pi duduk dekat, tinggal dekat tempat yang kering kontak Allah, yang tak ada apa-apa tu, dah memang ada satu gondokan tanah. Dia macam naik bukit sikit macam bonggol unta. Dan di situlah ada baki-baki batu-batu tinggalan bekas Kaabah yang telah runtuh. Nabi Ibrahim hanya membangunkan semula Kaabah di atas tapak Kaabah yang telah pun tersedia. Allah sebut dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Nah, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar tapak tu. Di atas mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dipanggil al-qawaid, tiang ataupun tapak asas yang memang dah ada dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas naik tuan-tuan dah siap semua. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam tuan-tuan, susun batu. Kemudian ada bahagian yang tak sampai nak letak tu tak sampai, ambil satu batu tak buat lapik kaki. Nak letak batu tempat tinggi. Siapa duk hantar batu? Nabi Ismail duk hantar batu, Nabi Ibrahim susun batu. Tempat dia pijak tu, tuan-tuan, itu disebut maqam Ibrahim. Duk ada tersimpan di situ. Cuma dulunya zaman Nabi, maqam Ibrahim ni dia menempel di Kaabah. Mai zaman Sayyidina Umar dialihkan, dijauhkan sikit daripada Kaabah. Maqam Ibrahim yang duduk tepi Kaabah tu bukan kubur Nabi Ibrahim. Kalau sebut maqam, dia maksud dua. Yang pertama kuburan, yang kedua tempat berdiri dia panggil. Tempat yang orang tu pernah berdiri tu ataupun pernah sampai tu, dia sebut sebagai maqam. Faham tak? Jadi yang ada dekat sisi Kaabah itu bukan kubur Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim ulama sebut duduk di Hebron, Palestin, dekat Masjid Ibrahimi. Tu maqam Nabi Ibrahim. Kata ulama, dua nabi yang maqamnya sah itu tempat dia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain ada maqam tapi tak tahu sama ada ini kubur ataupun tempat dia pernah singgah. Faham ni? Betul. Jadi tuan-tuan, maqam Nabi Ibrahim duduk mana? Duduk di Hebron, di Palestin. Yang ni tempat pijak dia. Selepas siap pembangunan apa semua, naik semua bangunan,
apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Menurut Imam Ibn Kathir, bacaan doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dan Ismail seperti firman Allah Ta'ala, ya Tuhan kami, jadilah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada kamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada kamu. Ini Al-Baqarah ayat 128 sehingga akhir ayat yang akan dibincangkan pada doa yang kedua nanti. Yang ni doa kedua nanti. Selepas naik semua, dia baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lepas buat perintah Allah, minta supaya Allah terima amalan dia. Lepas buat perintah Allah, dia menunaikan perintah Allah. Siapa Nabi? Bukan setakat Nabi, Nabi ulul azmi. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Bukan sekadar Nabi ulul azmi, Nabi yang menjadi bapa kepada para Nabi. Hebat Nabi Ibrahim. Lepas buat ibadat, buat apa? Doa, minta supaya Allah terima ibadat dia. Agak-agak kalau dia buat ibadat tu Allah terima tak? Terima tak? Terimalah Nabi. Tapi tak malu nak angkat tangan minta Rabbana taqabbal minna. Dan ulama kata apa? Walaupun mereka melakukan amal soleh iaitu membina Kaabah, namun mereka tetap berdoa agar amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. An Wahib ibn al-Ward annahu qara'a wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna thumma yabki wa yaqulu ya Khalilur Rahman tarfa'u qawa'ima baitir Rahman wa anta mushfiqun an la taqabbal minka. Subhanallah. Tuan tengok alim ulama lagu mana. Allahu Rabbi. Dia kata apa? Direkodkan oleh Wahib bin Ward, dia membaca, ketika dia membaca firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, lalu berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Selesai membaca firman Allah itu, Wahib bin Ward menangis dan berkata, wahai kekasih Tuhan yang Maha Pemurah, engkau sedang meninggikan dasar-dasar Baitullah, tapi engkau merasa takut bila amalan engkau tidak diterima. Tu saya kata, siapa ni? Nabi ni. Bukan calang-calang Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Tuan-tuan, dia buat ibadat, dia buat tu Allah perintah dia buat. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, di antara Nabi yang ujian dia sangat besar. Ujian dia sangat besar. Ujian emosi sangat kuat. Semenjak daripada kecil Nabi Ibrahim AS. Tuan-tuan, waktu takdir Allah, bapa dia apa? Bapa dia buat berhala. Dan kemudian sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, pi pecah berhala, kena pula nak kena tangkap pula, tuan-tuan, kena bakar pula. Allah selamatkan dia. Lepas tu pula, tuan-tuan, kena halau lah, keluar pindah daripada kampung dia. Pi pula sampai satu tempat, berjumpa pula dengan raja yang zalim nak rampas isteri dia. Buat lari pula pi satu tempat, singgah pula dekat Palestin. Tengok sampai-sampai dekat sana, orang sana tak mau beriman, lari pula pindah pi tempat lain pula. Sampai-sampai tempat, tuan-tuan, dah dapat isteri, nak dapat anak pula, suruh pi hantar anak pi tempat. Entah apa-apa orang suami, apa isteri dengan anak dia. Pi hantar 4 kering kontang, tak ada apa. Dah hantar, tinggal gitu ya. Kita tak boleh buat, tuan. Lihat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan. Tinggal anak tu kecil. Tinggal makan sikit, ayak sikit. Pi ni beralih pi gitu beralih gitu. Ajar kata, abang panggil, bahasa kita lah. Tak panggil abang lah kot. Kau panggil darling. Abang. Buat tak tahu. Abang 3 kali panggil, buat tak tahu macam mana. Abang, apakah ini perintah daripada Allah? Ya, ini perintah daripada Allah. Kalau begitu Allah akan tak sia-siakan kami. Pi. Dia tengok isteri. Kan? Kalau isteri kita keluar bahasa Inggeris, have you out of your mind? Isteri kita.
Ingat. Tuan-tuan, salat semat. Lepas tu mai pula tuan-tuan Allahumma salli alaihi wasallam. Dah berapa lama tinggal gaya budak tu nak besar ni? Dah lah jangan-jangan pergi jumpa. Palestin dengan Mekah punya lah jauh. Berapa ribu kilometer. Tak salli alaihi wasallam tuan-tuan. 2 bulan naik unta baru sampai. Sekali-sekali yang nak pergi jumpa, sekali-sekali yang nak pergi jumpa. Pergi jumpa sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Apa pendapat kamu? Salli ala sayyidina ya abati, fa'mal wahai bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kamu. Satajunni insyaallah minas sabirin. Kamu akan dapati aku ni pada kalangan orang sabar. So sembelih nak sembelih tu sembelih sungguh-sungguh ni. Kita tahulah kisah dia sekali ganti dengan kibas, kita tahu, kita relax je. Nabi Ibrahim dia tak tahu, dia ambil pisau sungguh-sungguh, tajam pisau tak kat leher anak, tenyeh, tak lut. Memang sungguh-sungguh nak buat. Nak cerita apa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim AS, kita siapa pun tak akan mampu untuk buat. Tapi nak cerita taatnya Nabi Ibrahim AS. Dalam taat tu pun takut amal tak terima. Nak cerita tu. Dalam macam tu punya taat pun takut amal tak terima. Kita relax lepas mayam maghrib ni. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz tak main lagi. Pusing kilat kepala kau tu. Mana yang saya Assalamualaikum warahmatullahi. Gelak tengok handphone. Ha ni. Tu dia 100 hari ni. Ha tu dia. Tahu tak kita berasa apa? Kita berasa macam amal yang kita buat tadi ni 100% Allah terima. Dan saya tanya tuan-tuan yang duduk kat depan saya ni. Ramai ni alhamdulillah walaupun tak ada parking. Kau nak kena masuk, tiang tak boleh masuk. Tak, Rauh pakai benak tu, terus tak masuk, terus Rauh. Duduklah kita. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Faham? Ni yang duduk ada depan saya ni. Siapa tadi lepas bagi salam, dia punya istighfar tu, dia sungguh-sungguh istighfar sebab dia takut Allah tak terima amal dia ni, maghrib ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Merasa ya Allah, kalau engkau tak terima maghrib aku tadi macam mana ni? Mayang tadi pun ya Allah dengan lalai, dengan tak ingat apa dengan. Boleh jadi tak mayang maghrib tadi ni kita pergi depan Allah tengok ada semayang pahala tak ada? Boleh dia tak ni? Tapi relax ya tengok semua. Kali aku sekali. Relax tak ada apa pun. Boleh jadi tadi semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib. Ada je semayang. Semayang sungguh. Tapi pahala tak ada. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak hari tu puasa 30 hari puasa. 30 hari sepanjang puasa 30 hari tu. Tuan-tuan. Boleh jadi tak 30 hari punya puasa tu satu pun Allah tak terima? Boleh dia? Boleh jadi. Tapi relax je kita lepas tu. Raya kat rumah saya baca khutbah lagi. Kan PKP tu kat baca khutbah juga. Main ni pak. Ustaz Khairul Fitri kalau tok imam tok khatib tak main, petik lah mana-mana dia boleh naik. Tunjuk ya. Semua ada pengalaman jadi khatib. Ni, abang tolong naik. Okey, siap Ustaz. Naik, subhanallah. Sebab raya hari tu punya dia hafal sebulan. Tu tek khutbah tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tak ada apa, relax kita. Sebab kita Allah Rabbi. Sebab kita tak berasa macam mana yang Nabi Ibrahim rasa. Tuan-tuan kena ingat. Lagi kuat iman dia, lagi dia takut amal dia Allah tak terima. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibn Al-Qayyim sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kebahagiaan seorang mukmin ialah di antara dia ada 4 salah satunya. Di antara tanda kebahagiaan orang mukmin, semakin bertambah amalnya, semakin takut dia dan berhati-hati dia. Semakin dia tambah amal, lagi banyak amal dia, lagi takut.
Takut apa? Takut Allah tak terima. Kita dah amal sikit. Tak takut pun, relax. Lagi amal banyak, lagi takut Allah tak terima. Lagi qiyamul lail, lagi takut Allah tak terima. Teriak ni, ya Allah, terimalah, ya Allah, terimalah. Sebab tu dia ada khauf wa raja'. Takut dan harap. Kan? Nabi kata, man sama ramadanan imanan wahtisaban. Iman, harap. Salli ala sayyidina Muhammad. Takut dalam ibadat kita kena ada dua benda ni. Kena ada takut, kena ada harap. Tuan-tuan semayang tadi, kena ada takut, kena ada harap. Tuan-tuan puasa itu, kena ada takut, kena ada harap. Tuan-tuan mengaji ni, kena ada takut, kena ada harap. Takut apa? Takut amal Allah tak terima. Sia-sia, tuan, penat lah. Penat lah. Buat ibadat sebulan, setahun, 2 tahun. Daripada kita balik dulu sampai umur kita 30, umur 40. Semayang sehari 5 waktu. Pi depan Allah, satu pun tak ada pahala. Allah sebut dalam Quran macam apa? Macam debu tiup angin. Macam debu. Pi tu ya. Depan mata-mata kita ni. Oh, ada juga pahala nak. Ada juga semayang nak, alhamdulillah. Ada juga puasa nak, alhamdulillah. Oh, ada juga pada. Tahu-tahu terbang apa tak ada. Allah. Penatnya 40 tahun. Penatnya 50 tahun. Penatnya 60 tahun. Kan? Takut tak? Memang kena rasa takut. Duit hilang pun sehati. Kan? Hilang RM10, RM100 seminggu. Nampak tu aku, kalau aku tahu aku tak pergi. Seluruh taman dah RM100, meluat bini dia dengar. RM10. Ini pahala, hilang. Takut. Maka dalam ibadat kita kena takut. Bila kita takut, dia main lagi satu, harap. Takut saja tak ada. Takut ni menyebabkan orang putus asa. Dah lah, payah-payah sangat, semua tak mau ibadat. Buat ibadat teruk-teruk pun Allah tak tentu terima lagi. Tak payah buat terus ya. Itu takut. Takut saja dia menyebabkan putus asa. Maka di sana kena ada satu lagi. Nama dia harap. Harap dia lagu mana? Ya Allah, takat ni aja aku mampu buat, ya Allah. Takat ni aku mampu buat. Cuba dah nak buat yang paling baik. Tapi takat ni aku mampu buat. Ya Allah, tolonglah terima. Tolonglah terima. Kena ada harap. Salli ala sayyidina. Jadi, kata Ibn Qayyim tadi ni, dia bila bertambah amal dia, dia kena ada takut. Dia bertambah takutnya dan bertambah berhati-hati. Bila dia ada takut, dia lagu mana? Dia hati-hati. Ni aku nak buat ibadat ni, ada tak riak ni? Ada tak riak ni? Kalau ada, cuci-cuci bersih. Tak mau riak, tunjuk ke orang. Ada tak nak cerita ke orang? Cerita ke orang nama sum'ah. Kita buat apa? Nak bagi orang tahu nama sum'ah. Sebab pasien kita ni, kalau orang tak tahu, tak syok. Kita buat ibadat, orang tak tahu, syok tak? Mana best? Nah ni, Ustaz Khairul Fitri tengah nak buat. Saya tak tahu lepas ni, tuan-tuan, masjid ni lintang pergi jalan belah. Ya. Tak tahu nak tambah ke mana dah. Pergi minta kat JKR, boleh tak nak tambah lintang masjid ni? Lintas pergi kat sana, tambah masjid belah punya. Sebab ramai sangat orang pajak seorang nak main-main kat masjid. Buat tambah kan. Oh, semalah. Ustaz Khairul Fitri nak pakai berapa lagi? Cukup duit lah. Macam mana? 200,000 lagi? 200,000 lagi. Ustaz Khairul Fitri nak pakai. Bukan Ustaz Khairul Fitri lagi, masjid nak pakai. Masjid nak pakai 200,000 lagi, tuan-tuan berebut. Ni sahabat-sahabat yang tengok live ni. Apa ni, pakat-pakat bagi sumbangan ni dekat masjid Jami'ul Jalal wal Kamal. Masjid Pajak Som, masjid 5 bintang. Masjid ni. Masjid ni kira kuliah dia bukan sekat kuliah meletup. Dia tak ada tempat lain masjid melainkan kuliah. Masjid ni yang kuliah meletup ni. So Ustaz hebat-hebat kecuali saya lah. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad ni. Tak tambah lagi kat belakang tu. Berebut. Nabi kata apa? Siapa buat masjid walaupun sebesar sarang burung ni. Kan Allah akan minah tu rumah. Buat masjid Ustaz, jangan takut Ustaz. So abang dia kata orang nak buat masjid, berebut orang nak bagi Ustaz. Orang kan berebut orang nak bagi, tambah-tambah nak buat masjid. Dia rasa bila dengar semangat. Dia kata,
saya nak bagi 20,000. Saya seorang, bukan saya lah, saya buat contoh. Saya nak bagi 20,000. Agak-agak lah. Kalau dia buat 20,000 tu, dia pi cashkan duit besar-besar. Dia pi buka tabung ke, ataupun dia minta nombor akaun, dia senyap-senyap masuk dalam akaun tu, siapa pun tak tahu, tak boh nama, tak boh, dia hanya boh reference je, reference untuk bangunan tambahan masjid tu. Pajak Song 20,000, nama dia pun tak tahu lah. Agak-agak syok nak buat itu. Agak syok tak? Ustaz, ada orang buat itu? Ada kan? Tapi syok tak? Kalau kita lah syok buat itu. Siapa pun tak tahu. Mana syok tuan-tuan? Paling tidak mendahari tahu. Bagi mendahari. Saya ni takat ni aja boleh bagi pun. Punya. Takat ni boleh bagi. Berapa tu haji ni? Adalah sikit lah 20,000 tu. Tapi mendahari jangan duk habak kat siapa tau. Cik bunyi kan. Lah hati tak apalah kalau habak kat orang pun okey kan. Tak pernah main mesyuarat tuan-tuan. Hari tu mesyuarat, mesyuarat bulan depan tu, dia main duduk sana kat tiang. Dengar kok bendahari saya nak sebut. Alhamdulillah ada Tuan Haji tu bagi 20,000. Dia nak dengar. Betul tak kita pasien lagu tu? Apa semua tak angguk Sungguh, kalau kita buat ibadat, memang sedap kalau orang tahu apa kita buat. Padahal, orang tak boleh bagi apa pun kat kita. Bila kita nak tunjuk ke orang apa kita buat, Allah kata apa? Nanti ke akhirat, Allah suruh pi kat dia tu. Pi kat dia yang nak tunjuk sangat tu, kami minta pahala kat dia. Allah kata, sedangkan dia tu pun tak boleh nak bagi apa kan. Tuan-tuan, boleh jadi tak dalam ibadat yang kita duk buat sepanjang yang duk lama-lama ni, ada tak ibadat yang jadi dia lagu tu? Yang macam contoh saya tunjuk dia ni. Ada tak? Agak-agak ada tak? Apa ni, faham ke aku tanya apa ni? Orang yang keras semua dah tutup muka aku, tak tahu bersenyumkan bergelak apa-apa. Tengok ni. Rasa-rasa ada tak? Ada tuan-tuan. Ada. Celah-celah tu memang ada. Tuan-tuan agak yang tu Allah terima tak? Takat RM1 sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan tutup pelan-pelan je dalam tabung. Siapa pun tak tahu. Yang tu ikhlas sungguh. Dia bopi takat 50, tepuk deras sikit. Dia pun tabung 50. Orang sebelah nampak. Bukan main terkejut orang sebelah. Lena dengar khutbah pun jaga. Tuan-tuan, 50 nak tunjuk ke orang kita dia boleh 50. Tuan-tuan, kita malah tu. Lagi besar, lagi nak bagi orang tahu. Lagi banyak, lagi nak bagi orang tahu. Nama dia sum'ah. Nak cerita ke orang apa kita buat. Pun pahala tak ada. Habis padam. Tuan-tuan, jadi dia hati-hati lagu mana? Kalau dia main benda-benda lagu tu, dia main je rasa lagu tu. Tuan-tuan, hati-hati. Jangan. Dia main je rasa. Allah tak kira selagi benda tu duduklah hati kita. Sampai kita buat benda tu. Dia berasa macam nak bagi tahu ke orang. Rasa macam nak tunjuk ke orang. Rasa macam nak pujian orang. Rasa lagi dia duduk dalam ni, lagi kita tak buat benda tu, lagi tu Allah tak kira. Biar duduk anda. Faham tak ni? Biar dia padam, cuci. Tuan-tuan, Allah SWT. Takut. Kesimpulannya, lagi kita dekat dengan Allah, lagi kita takut amal kita Allah tak terima. Lagi kita beriman pada Allah, lagi kita takut amal kita tak terima. Lagi kita banyak ibadat, lagi kita takut amal kita tak terima. Kemuncak dia, manusia paling tinggi iman dia, para Nabi. Iman para Nabi ni, dia naik. Iman kita yazid wa yanqus, naik turun. Iman para malaikat statik. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Kita naik turun. Nabi yang lagi dekat dengan Allah, yang iman lagi kuat, lagi takut amal tak terima. Lepas tu Nabi SAW boleh berdiri semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Istighfar sehari 100 kali. Padahal dia tahu bahawa dosa dia diampun dulu, kini selamanya akan datang. Nabi SAW.
Lagi kita jauh daripada Allah, lagi confident amal kita Allah terima. Relax. Dia ni. Lagi kita jauh pada Allah, lagi ibadat kita main sambil lewah. Lagi kita jauh pada Allah, lagi ibadat kita tuan-tuan ikut dan yang nak buat. Tuan-tuan. Jadi kita sambung. Makna ayat ini seperti firman Allah tentang keadaan orang-orang mukmin yang benar-benar ikhlas. Walladzina yu'tuna ma dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini menerangkan tentang mereka yang memberikan semuanya seperti sedekah, nafkah dan segala amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa qulubuhum wajilat, sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini cerita apa? Cerita tentang sama macam orang-orang yang ikhlas. Ikhlas buat apa? Sedekah, ikhlas beri nafkah, ikhlas dalam amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dalam depa tanda depa ikhlas depa buat tu ialah wa qulubuhum wajilah. Maksud dia apa? Sedangkan hati mereka dalam keadaan takut. Takut apa? Takut amal depa tidak diterima oleh Allah. Sebahagian ulama menyatakan Baitullah dibina oleh Nabi Ibrahim, manakala Nabi Ismail yang melafazkan doa tersebut. Namun pendapat yang tepat ialah mereka berdua yang membina Baitullah dan berdoa bersama-sama. Dibuktikan dengan sebuah hadis yang dirikatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini panjang. Hadis ini cerita tentang daripada awal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim nak dapat Nabi Ismail. Cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lah, wanita isteri Nabi Ismail lah. Ibu Nabi Ismail lah wanita pertama yang memakai mintak ataupun ikat pinggang bengkung untuk menutup tanda kehamilannya. Cerita ni panjang tuan-tuan, sampailah kisah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail membina Baitullah, membina Kaabah di Baitullahil Haram. Yang ni tuan-tuan boleh baca sendiri. Panjang cerita dia. Ini panjang cerita dia. Tuan-tuan boleh baca sendiri insya-Allah. Tuan-tuan, dan kita berhenti dekat tu. Insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk pada kisah yang kedua ataupun doa yang kedua. Doa juga dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam pada ketika dan suasana yang sama. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada kamu dan di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada kamu, dan tunjukkanlah kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Surah Al-Baqarah 128. Yang ni kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan sikit daripada perkongsian kita pada pagi ini, pagi ini pula dah. Duduk biasa kuliah pagi tiap-tiap hari. Dan pada malam ni jadi manfaat pada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.